Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata pelajaran akhlak dan tasawuf darjah 6, iaitu berkenaan dengan pelajaran 5, tajuk redha. Okey, kita teruskan tentang pengenalan. Redha termasuk di dalam sifat-sifat mahmudah, iaitu sifat yang terpuji. Di samping itu, redha juga merupakan salah satu daripada ciri-ciri orang yang bertakwa. Mencari keredaan Allah lebih utama daripada berbanding mencari keredaan manusia. Seterusnya kita tengok pengertian redha. Menurut bahasa, redha berasal dari kata radi, yarda, yang bererti menerima suatu perkara dengan lapang dada tanpa merasa kecewa ataupun tertekan. Dari segi istilah pula, redha terbahagi kepada dua, iaitu redha Allah kepada hamba-Nya dan redha hamba kepada Allah. Kita lihat kepada redha Allah kepada hamba-Nya, iaitu berupa tambahan kenikmatan, pahala dan ditinggikan darjat kemuliaannya. Yang kedua, redha seorang hamba kepada Allah mempunyai erti menerima aturan Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya, dan menerima ketetapan dari Allah dengan bersyukur ketika mendapat nikmat dan bersabar ketika ditimpa musibah, lalu berusaha untuk mengubahnya. Okey, baiklah, berkenaan dengan redha Allah kepada hamba-Nya. Okey, jadi kita sebagai hamba Allah hendaklah mentaati segala perintah Allah. Walaupun susah macam mana pun keadaan kita, contohnya kita sedang lapar, tapi kita nakkan redha Allah, contohnya dalam bulan puasa, kita terus juga buat sebab kita hendakkan redha Allah tersebut. Okey, yang kedua, redha seorang hamba kepada Allah mempunyai erti di mana kehidupan kita ni semuanya telah diaturkan oleh Allah sejak azali. Contohnya lah, kalau kita tiba-tiba ada ahli keluarga kita meninggal dunia, jadi kita kena terima dengan redha. Itulah ketentuan Allah. Kita jangan menyalahkan Allah Ta'ala. Itu sebab itulah itu namanya redha. Dalil berkenaan redha iaitu suratul Bayyinah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Artinya, balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Aden, iaitu tempat tinggal yang tetap yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu untuk orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Baiklah, daripada ayat ini menjelaskan bahawa Allah Ta'ala itu mengurniakan syurga Aden, di mana ianya ada tempat tinggal yang adalah tempat tinggal yang sangat selesa di syurga nanti. Di bawahnya ada sungai. Jadi jika kita redha dengan apa yang kita lakukan dan Allah redha dengan apa yang kita buat, maka kita akan dapat menikmati semua itu. Dalil yang kedua pula ialah merupakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu. Manil tamasa ridha Allah ibisakhatin nasi kafahullah humu'natan nas wa manit tamasa ridha an-nasi bisakhatillahi wa kalahullahi ilan nas.
yang bermaksud sesiapa yang mencari redha Allah dengan memperolehi kemurkaan manusia, maka Allah akan mencukupkannya terhadap manusia. Dan sesiapa yang mencari redha manusia dengan memperolehi kemurkaan Allah, maka Allah akan serahkannya kepada manusia. Di sini bermaksud, jadi kita dalam kehidupan ini, carilah redha Allah dalam mengharungi hidup ini. Walaupun benda tu susah, yang penting ianya redha Allah. Elakkan daripada redha manusia. Contohnya kalau kita buat sesuatu tu, biarlah kita tak payah pedulikan apa kata orang terhadap kita, tapi kita mesti ambil peduli tentang apa pandangan Allah kepada kita. Hari ini kita teruskan lagi, iaitu tentang hukum mencari redha manusia. Hukum mencari redha manusia dengan kemurkaan Allah. 1. Sesiapa yang mencari redha manusia walaupun dengan kemurkaan Allah, maka dia berhadapan dengan ancaman yang berat daripada Allah Ta'ala, sebagaimana hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha di atas. Seterusnya yang kedua, maksiat yang dilakukan oleh seseorang kerana mencari redha manusia terbahagi kepada dua. Yang pertama, maksiat membawa kepada kekufuran. Hukum melakukan perbuatan mahupun perkataan yang berunsurkan kekufuran, seperti melakukan upacara keagamaan bukan Islam, menolak hukum di dalam Al-Quran dan sebagainya, maka pelakunya dihukumkan kafir. Dengan syarat ia mengetahui perkara itu diharamkan, sengaja melakukannya dengan rela hati tanpa paksaan. Yang kedua iaitu maksiat membawa kepada dosa seperti berdusta, minum arak, tidak puasa di bulan Ramadan dan sebagainya. Pelakuan maksiat tetap dihukumkan berdosa sekalipun tujuannya untuk membantu orang lain atau mencari kedudukan dan pangkat atau seumpamanya. Maka tetap juga berdosa, sama ada dosa kecil maupun dosa besar. Setakat ini pelajaran kita pada hari ini. Pada yang tak faham boleh dengar lagi berulang kali dan semak di dalam buku pelajaran akhlak dan tasawuf, dan tengok pada tajuk pelajaran 5, baca dan cuba fahamkan. Seterusnya tolong jawab soalan latihan yang saya akan sertakan dalam bentuk PDF, boleh print ataupun salin dalam buku akhlak. Dan kemudian boleh hantar kepada saya di Telegram saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.